Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في ركعة الآخرة واستحباب الجهر. Bab galakkan membaca kunut pada semua sembahyang. Jadi membaca bab galakkan ataupun istihbab membaca kunut dalam semua sembahyang. Jadi bukan tertentu kepada sesuatu sembahyang. Tajuk ini menunjukkan kepada semua sembahyang-sembahyang 5 waktu. Apabila berlaku sesuatu musibah kepada orang Islam, itu yang dia panggil apa? Nazil ataupun nazilah. Yang orang nak sebut apa? Kunut apa? Kunut nazilah kan? Apa maksud kunut nazilah? Kunut apabila berlaku sesuatu kepada umat Islam, sama ada musibah ataupun apabila umat Islam memperoleh kemenangan, kejayaan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda bersyukur. Kalau musibah pula, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala hilangkan musibah yang berlaku kepada umat Islam. Bila sebut musibah, jadi ulama-ulama hadis dan juga fiqh biasanya letak wa'iyadzabillah, berlindunglah dengan Allah. Maknanya kita tak nak musibah, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ditimpa musibah. Jadi musibah ni sebenarnya dia tak dapat elak. Musibah, bala, ujian ni orang Islam pasti akan hadapi. Sebab apa Allah Taala bagi musibah, ujian ini? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji tahap keimanan. Tahap keimanan orang yang beriman kepada Allah, dan juga tahap kesabaran yang mereka miliki selama mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai jenis ibadah. Bila Allah Taala bagi ujian, sejauh mana mereka boleh tahan, sejauh manakah mereka meletakkan kepergantungan kepada Allah Taala. Jadi tak boleh larilah ujian ini. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Banyaklah ayat-ayat Quran menceritakan tentang orang beriman itu pasti menerima ujian ataupun musibah. Dan juga sunat pada sembahyang subuh, kunut ni tadi, wastihbabahu fi subhi daiman. Sunat ataupun galakkan untuk menunaikan kunut itu di pada sembahyang subuh sentiasa, dan juga tempatnya adalah selepas daripada rokok, selepas daripada angkat kepala daripada rokok. Ini di dalam mazhab Syafi'i kita. Di dalam mazhab Syafi'i kita, sunut itu selepas daripada kita rokok. Maknanya kita bangun daripada rokok kepada i'tidal, lalu dibaca kunut. Adapun mazhab yang lain yang boleh menerima kunut ini, yang menganggap kunut subuh ini sunat, sebahagian mereka berpendapat sebelum rokok. Sebelum rokok, seperti mazhab Imam Malik. Adapun di dalam mazhab Hanafi dan juga Hambali, kunut subuh ini tidak disunatkan. Kunut subuh ini tidak disunatkan.
Mereka berpendapat kunut hanyalah apabila berlaku nazilah. Yang disebut kunut nazilah apabila berlaku sesuatu kepada umat Islam. Jadi maknanya hadirin sekalian, tak buat kunut ini, golongan yang tak buat kunut masih berpegang kepada mazhab. Seperti kita kata apa tadi? Mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Bukanlah orang yang tak buat kunut ini dia terkeluar daripada mazhab yang empat. Dalam kalangan mazhab yang empat pun ada yang buat kunut, ada yang tak buat kunut. Masih pegang kepada mazhab yang empat, tak lari. Dan apabila menerima kunut pula, ada sebahagian mereka bangun daripada berpendapat bila bangun daripada rokok, sebagaimana yang kita biasa buat pada kunut subuh tu kan. Ada pendapat sebelum rokok itu buat kunut, iaitu di dalam mazhab Imam Malik. Di dalam mazhab kita Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, bila buat kunut, pendapat pertama, angkat tangan dan sapu muka masa baca doa kunut tu. Pendapat yang kedua, tak angkat tangan dan tak sapu muka. Kunut tangan lurus je, tak angkat tangan dan tak sapu muka. Pendapat yang ketiga, angkat tangan dan tak sapu muka. Yang tu yang kita duk amal tu. Maknanya dalam mazhab kita sendiri ada 3 pendapat pula apabila kita berkunut ataupun melakukan doa kunut. Dan juga disunatkan jahar. Bila kita kunut itu disunatkan kita jahar. Ini bagi sembahyang-sembahyang yang jahar. Adapun sembahyang yang tidak jahar, maka tidak perlu dijaharkan. Haddatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb akhbarani Yunus bin Yazid an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin Musayyab. Kita dah baca hari itu, dia boleh baca Musayyab, dia boleh baca Musayyib. Ada 2 wajah boleh baca. Wa Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf annahuma sami'a Aba Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yafrughu min salatil fajri min al-qira'ati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dalam ayat ini, dalam riwayat ini rabbana walakal hamd, dia ada waw. Ada riwayat rabbana lakal hamd. Yang tu dah kita baca dalam pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Summa yaqulu wa huwa qa'imun Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afin minal mu'minin. Allahumma shdud wa ta'aka ala mudar wa ja'alha alaihim kasinini Yusuf. Allahumma la'an lihyan wa ra'lan wa zakwana wa usayyah asatillaha wa rasulah. Summa balagha annahu taraka dhalika lamma unzila laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Abu Tahir dan Harmalah bin Yahya menyampaikan kepadaku daripada Ibnu Wahbin yang mengkhabarkan daripada Yunus bin Yazid dari Ibnu Shihab daripada Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf yang mendengar Abu Hurairah. Dia dengar lalu hadis ini sanad yang asalnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka mendengar sami'a tu 2 orang tu. Seperti Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'id ibn Musayyab. Mereka berdua mendengar daripada Abu Hurairah. Setelah Rasulullah SAW membaca surah, bertakbir dan bangkit daripada rokok. Lepas baca surah maknanya lepas Fatihah surah, lepas tu rokok. Lepas rokok, sami Allahu liman hamidah, bangun daripada rokok. Iaitu apa dia? Kita sebut sebagai i'tidal. Rabbana walakal hamd. Setelah Rasulullah baca
tasbih tersebut, Rabbana, ataupun doa tersebut, Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau membaca doa sambil berdiri. Maknanya doa kunut ni sambil berdirilah. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid dan Salamah bin Hisham serta Ayyas bin Abu Rabi'ah, juga orang-orang mukminin yang lemah. Sebab pada ketika itu sebahagian daripada orang Islam ditindas, ada yang diseksa, dipenjara. Sebab tu sama ada berdoa untuk menghancurkan orang kafir yang disebut sebagai kunut nazilah ni tadi, ataupun mendoakan kebaikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Ya Allah, perkeraskanlah hukumanmu terhadap Bani Mudar dan jadikanlah ia seperti tahun-tahun yang berat seperti zaman Yusuf. Apa maksud jadikanlah zaman yang berat seperti zaman yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS? Kalau kita tengok di dalam surah Yusuf, apa yang berlaku di zaman Nabi Yusuf? Kemarau panjang sampai berapa tahun? 7 tahun. Bila musim kemarau ni, apa kesan yang berlaku? Hujan tak turun, tanaman boleh mati, ternakan pun boleh mati, berlaku kemiskinan, kemusnahan kepada harta benda. Kemarau panjang pun macam tu, banjir panjang pun macam tu. Jadi Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya beberapa kabilah daripada kumpulan Arab ini dimusnahkan oleh Allah. Daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa boleh berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kemudaratan pihak lain. Seperti orang kafir, orang yang menentang agama Islam. Bukan kata doa ni mesti kepada minta baik sahaja, minta keburukan kepada musuh-musuh Islam. Cuma bagaimana kalau sekiranya, yang ni pun orang selalu tanya, kalau kita nak doa keburukan kepada orang Islam, walaupun ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di kalangan salafus soleh, bila ada mereka difitnah, dituduh, dizalimi, dia doa kemudaratan. Hukum dia harus. Tetapi sebaik-baik doa untuk orang beriman ini, untuk orang Islam, dia buah macam mana pun, zalim macam mana pun, lebih baik kita doa untuk kebaikan supaya mereka diberi hidayah. Daripada kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kemudaratan, kemusnahan kepada mereka. Kalau dia dapat hidayah, dia jadi orang beriman, lebih baik daripada kita nak melepaskan geram kita, marah kita kepada sesuatu pihak yang melakukan kezaliman kepada kita. Yang kita tengok dalam hadis ni, dalam hadis-hadis Nabi doa kepada orang kafir. Adapun kepada orang beriman, walaupun hukum dia harus, tapi alangkah lebih baik kita doa supaya mereka diberi hidayah. Sebab golongan salafus soleh pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang fitnah dia, penghujung usia dia jadi buta, jadi nyanyuk. Maknanya Allah Ta'ala makbulkan doa golongan yang dizalimi. Kesimpulannya harus. Tetapi alangkah baiknya kalau kita doakan untuk kebaikan orang Islam yang melakukan kesilapan. Itu lebih baik. Dikata di sini, ya Allah, di dalam doa tersebut, doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, perkeraskanlah hukumanmu terhadap Bani Mudar dan jadikanlah ia seperti tahun-tahun yang berat seperti pada zaman Nabi Yusuf AS. Ya Allah, laknatlah Bani Lihyan. Bani Lihyan ni dia ada panjang cerita dia. InsyaAllah hadis ni pun panjang. Perbahasan yang lanjut kita akan bahas di dalam pengajian yang berikutnya. Bani Zakwan dan Bani Usayyah, sebab mereka membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Ada riwayat menyebut sebab doa Rasulullah kepada kumpulan dan nama-nama yang disebutkan tadi, kerana mereka telah membunuh sahabat Rasulullah. Lebih kurang 70 orang mereka bunuh. Mula-mula ada satu, secara sepintas lalu, dan kita akan bahas lagi isu ini, secara sepintas lalu, bila ada ketua daripada satu kabilah orang kafir bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah pun bila orang kafir jumpa dia pun mengambil peluang dan kesempatan untuk menyebarkan agama Islam. Dia pun terang. Ada ketua kabilah ni kata, aku akan masuk Islam apabila setelah kabilah aku semua masuk Islam. Lalu dia pergilah.
Satu tempat yang dikenali dengan Najdin. Saya nak sebut Najdan ini segan juga, walaupun sebenarnya riwayat kata begitu. Sebab orang bila sebut Najdan ini dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Bila sebut Najd ini dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu isu lain. Jadi isu yang kita nak bahas pada malam ini, jadi Rasulullah menghantar lebih kurang 70 orang sahabat yang merupakan qurra dan fuqaha, orang yang hafiz Quran, faqih, alim tentang hukum-hukum Al-Quran. Sebab Rasulullah punya matlamat, bila hantar 70 orang ni berdakwah kumpulan-kumpulan Arab pada masa itu, bila masuk Islam, maknanya golongan yang masuk Islam tu bertambah ramai. Sebab tu dia tak hantar seorang tu, hampir 70 orang. Sampai di sana puak-puak kafir ni dia pasang strategi, dia bunuh semua. Mula-mula dia bunuh seorang, bunuh ketua yang dihantar oleh Rasulullah. Mengikut perjanjian orang kafir pada masa itu pun, dia tak boleh bunuh utusan. Mereka tahu perkara ini salah. Utusan tak boleh bunuh. Nak marah macam mana pun, benci macam mana pun tak boleh bunuh. Tapi mereka dah terbunuh seorang ketua. Takut orang lain dapat tahu bahawa wakil Rasulullah dibunuh. Rasulullah akan kata, kamu orang kafir mungkir janji. Untuk tutup cerita ni, mereka bunuh semua. Akhirnya sampai maklumat kepada Rasulullah. Bila sampai maklumat kepada Rasulullah tu, Rasulullah doa tu. Sebab tu saya kata, Rasulullah doa keburukan, kejahatan ni kepada orang kafir. Kalau kepada orang Islam, Rasulullah tak pernah berdoa begitu. Jadi sebab itulah Rasulullah marah. Doa itu Rasulullah buat selama berapa lama? Sebulan. Yang tu yang dikatakan kunut nazilah tu sebulan. Sebulan Rasulullah berdoa dengan kunut nazilah dalam semua sembahyang. Bukan tertentu khusus kepada sembahyang subuh sahaja. Selanjutnya sampai kepada kami bahawa beliau tidak memanjatkan doa. Summa balaghana annahu taraka dzalika lamma unzila. Ini Abu Hurairah kata. Sampai maklumat kepada kami bahawa beliau tidak memanjatkan doa itu setelah turunnya ayat itu, ayat laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu, bukan atas urusanmu sesuatu pun. Au yatubu alaihim, atau Allah Ta'ala terima taubat mereka, au yu'azibahum, ataupun Allah Ta'ala azab mereka, fa innahum zalimun. Rasulullah doa macam tu, doa sebulan tu, Rasulullah geram sangat kerana mereka melakukan kezaliman kepada orang Islam, apatah lagi kerana mereka telah derhaka kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala turun ayat ni, bukan urusan kamu sedikit pun, sama ada mereka bertaubat ataupun mereka diazab oleh Allah. Rasulullah ni macam geram lah. Utusan dia itu dikhianati, bahkan mereka membunuh. Jadi sebab itu masalah hidayah ini, walaupun orang Islam bersusah payah, bertokoh lumuh, maknanya berjuang untuk mengajak orang masuk Islam, tapi urusan hidayah adalah milik Allah. Bersungguh macam mana pun, pulun macam mana pun kita ajak orang kepada kebenaran, Quran dan hadis, ajak orang masuk Islam, itu semua urusan Allah. Sebab ada di dalam ayat yang lain dan isu yang lain, peristiwa yang lain, bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, biasalah bila dapat jadi ketua negara, merintah negara adalah maknanya sumber ekonomi. Taklah sebagaimana Rasulullah berada di Mekah, susah, miskin kan. Bila ada di Madinah ni adalah sumber ekonomi, kekuatan ekonomi pun dah ada. Rasulullah menggunakan hasil masuk negara ini untuk disalurkan kepada orang Islam yang tertindas, orang Islam yang susah, miskin, yang memerlukan bantuan. Dan Rasulullah tak bagi kepada orang kafir. Tujuannya nak bagi suatu tekanan kepada orang kafir ni, supaya orang kafir rasa bila jadi orang kafir, bila tak beriman kepada Allah, apa sumbangan daripada negara Madinah, daripada Rasulullah tak dapat. Orang Islam semua dapat. Kalau dia miskin, dia susah, memerlukan bantuan, dia dapat. Dengan andaian itu, supaya orang kafir yang tak diberi sumbangan dan bantuan ini, bila mereka rasa tertekan, mereka akan masuk Islam. Rasulullah buat andaian macam tu. Akhirnya mereka akan masuk Islam lah. Rasulullah ni betapa bersungguhnya nak supaya mereka memeluk agama Islam. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha.
Wahai Muhammad, bukanlah tugas kamu memberi hidayah, tetapi memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberi hidayah kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Begitu juga cerita yang masyhur tentang Abu Talib itu kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kembali kepada cerita ni, Rasulullah pun berdoa lah selama sebulan. Bila turun ayat ni, Allah Ta'ala turunkan ayat ini, memberi teguran, nasihat kepada Nabi, lalu ditinggalkan kunut. Jadi sebahagian daripada ulama berpendapat tinggal kunut ini, maka tinggal semua kunut. Asal-asalnya buat 5 waktu, bukan subuh sahaja, tinggal semua kunut. Dan sebahagian pendapat kata kunut selain daripada semayang subuh, maka tidak dibuat kunut, cuma dikekalkan semayang kunut, dikekalkan semayang subuh. Rasulullah buat kunut. Tak lama selepas itu Rasulullah pun tinggal pula. Jadi pendapat yang asal tadi, pendapat yang pertama itu lebih kuat, tinggal semua kunut, semua semayang tinggal kunut. Tetapi di dalam mazhab kita Syafi'i, oleh kerana Rasulullah pernah buat, maksudnya pernah buat kunut pada semayang subuh, lalu dikekalkan sampai bila-bila sehingga sekarang lah. Setiap kali semayang subuh disunatkan. Apabila tertinggal ataupun senaja ditinggalkan, maka kena buat apa? Kena sujud sawi di dalam mazhab kita Syafi'i. Ala kulli hal, kunut ini masih lagi di dalam khilaf yang mu'tabar. Apa maksud khilaf mu'tabar? Khilaf yang diperakui. Sebab khilaf daripada kalangan ulama, khilaf daripada kalangan mazhab. Bukan kecil-kecil anak dalam yang khilaf ni. Kita kata macam yang terima kunut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ni alim fiqah dan alim hadis. Yang tak buat kunut pula sahibul mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang hebat juga. Jadi tak bolehlah sama ada buat kunut ataupun tak buat kunut kita menghukumkan sebagai bid'ah. Tak boleh. Sebab dia khilaf yang mu'tabar. Yang ni boleh berlaku khilaf. Kita duduklah dalam aliran apa pun, masalah khilaf yang mu'tabar ini kita kena raikan. Yang tak khilafnya apa dia tuan-tuan? Di antara benda yang tak khilaf, yang kita kena sepakat setuju, mengharamkan judi dan arak tanpa khilaf. Yang tu semua negeri kena haramkan. Sama ada kamu Asy'ariyah ke, kamu Salafi ke, arak judi ni kena bagi pandangan, tekanan kepada kerajaan-kerajaan yang masih menyambung lesen judi dan arak. Hak ni tak ada khilaf. Kamu Salafi ke, kamu Asy'ariyah ke, yang ni kita kena bersatu. Masalah kunut benda khilafiyah. Kadang-kadang masalah kunut orang duk kelahi. Zikir jemaah orang duk kelahi kan. Duk menguatkan alasan aliran ataupun manhaj masing-masing. Masalah arak judi, orang tak sepatutnya apabila ada negeri-negeri tak melanjutkan lesen arak dan judi, Salafi ke, Asy'ariyah ke kena sokong. Sebab benda ni terang merupakan haram secara qat'i, arak dan judi. Tapi dalam isu ni orang senyap je. Sepatutnya kita kena sokong. Okey. Riwayat yang berikutnya. Haddasanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid qala haddasana bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi waj'alha alaihim kasinini Yusuf wa lam yazkur ma ba'dahu. Abu Bakar bin Syaibah dan Amr bin Naqid menyampaikan kepada kami daripada Ibnu Uyainah, daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, sampai kepada doa beliau menyebut, dan dijadikan ia seperti tahun-tahun yang berat pada zaman Yusuf. Maknanya kabilah Arab yang buat naya, melakukan penghinaan kepada Rasulullah dengan membunuh utusan-utusan Rasulullah ini, supaya berlaku musibah kepada mereka sebagaimana berlaku di zaman Nabi Yusuf, iaitu mengalami kemarau yang panjang.
Dalam riwayat ini tanpa menyebutkan matan selanjutnya. Matan selanjutnya macam riwayat yang pertama tadi. Haddatsana Muhammad bin Mihran Ar-Razi, haddatsana Walid bin Muslim, haddatsana Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah anna Abu Hurairah haddatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ar-raq'ati fi salati syahran. Qanata ba'da ar-raq'ati fi salati syahran. Dalam riwayat yang ketiga ini juga sebulannya Rasulullah buat kunut. Bukan tiap-tiap sembahyang subuh. Idza qala sami Allahu liman hamidah yaqulu fi qununihi Allahumma najjil Walid bin al-Walid, Allahumma najjil Salamah bin Hisham, Allahumma najjil Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma najjil mustad'afin minal mu'minin, Allahumma shdud wa ta'atak ala mudar, Allahumma ja'alha alaihim kasinini Yusuf. Qala Abu Hurairah summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka ad-du'a summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka ad-du'a ba'du. Maknanya Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan kunut ini, dia kata Rasulullah tinggalkan. Rasulullah kan pun tinggallah doa kunut yang disebut sebagai kunut apa tadi? Kunut nazilah. Faqultu ura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad taraka ad-du'a lahum, qala faqila wa ma tarahum qad qadimu. Abu Hurairah, menurutku setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca doa itu lagi. Aku pun berkata, aku menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan doa kebaikan untuk mereka. Abu Hurairah melanjutkan, tidaklah engkau melihat bahawa orang-orang yang didoakan itu telah datang. Jadi sama ada orang yang beriman yang ditimpa kezaliman itu didoakan oleh Rasulullah pun Rasulullah tinggal, dan juga kepada doa kepada orang kafir pun ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsani Zuhair bin Harbin حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث أوزاعي إلى قوله كسنين يوسف ولم يذكر ما بعده. Yang ini dalam hadis ini pula Rasulullah buat kunut pada sembahyang Isya. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Mu'adz bin Hisham, haddatsani Abi an Yahya bin Abi Katsir qala haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu wallahi la uqarribanna bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana Abu Hurairah yaqunutu fi az-zuhri wal isya'i al-akhirah was salati subhi wa yad'u lil mu'minina wa yal'anul kuffar. Dalam riwayat ini Abu Hurairah pula berdoa. Dia doa pula sembahyang Zuhur dan juga sembahyang Isya al-akhirah. Apa maksud Isya yang akhir? Isya terbahagi kepada apa? Kita dah belajar hari itu. Bagi kepada dua. Isya yang pertama sembahyang apa? Pelajar lama tak ada sini. Sembahyang maghrib. Isya al-awwal. Isya'ul awal. Sembahyang maghrib. Isya yang kedua adalah Isya yang akhir, iaitu sembahyang Isya. Isya tu maksud apa? Waja'u abahum isya'an yabkun. Apa maksud Isya? Isya makna waktu malam. Waktu malam tu Isya. Maksud maghrib tu dia panggil Isya dah. Kan saudara Nabi Yusuf alaihissalam, bila dia campak Nabi Yusuf masa kecil kan, dalam perigi kan. Lalu waktu malam tu dia baliklah jumpa ayah dia. Ya, dia cerita Nabi Yusuf ni telah dimakan oleh serigala kan. Dia bawa dengan darah-darah tipu tu kan. Mereka bertemu dengan Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah dicampak dalam telaga. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka pergi bertemu dengan ayah mereka itu pada waktu Isya. Isya di situ dengan maksud malam. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi,
Isya yang akhir maknanya waktu sembahyang Isya. Isya betul lah. Isya yang pertama sembahyang maghrib. Jadi Abu Hurairah ni sembahyang Zuhur pun dia baca kunut, sembahyang Isya pun dia baca. Itulah yang disebut sebagai kunut apa tadi? Kunut nazilah. Wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alladhina qatalu ashab bi'r Ma'unah. Kita sebut bi'r Ma'unah tadi, satu kawasan yang berhampiran dengan Najd. Apabila mereka sahabat dibunuh, Rasulullah doa kepada Allah supaya pembunuhnya mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Salasina sabahan, maknanya 30 pagi, 30 subuh. Yad'una ala ra'lin wa zakwana wa lihyana wa usayyata asatillaha wa rasulah, kerana mereka dahaka kepada Allah dan juga Rasul. Qala Anas, anzalallahu ta'ala fil ladzina qutilu bi bi'ri Ma'unah Qur'anan qara'nahu hatta nusikha ba'du annahu ballighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu. Wa haddatsana Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail an Ayyuba an Muhammadin qala qultu li Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ar-ruku'i yasiran. Jadi dalam riwayat ini orang tanya Anas bin Malik, adakah Rasulullah melakukan kunut selepas sembahyang subuh? Pada sembahyang subuh dia kata buat selepas rokok sebentar. Maknanya bangun saja daripada rokok, Rasulullah terus melakukan kunut nazilah. Haddatsani Ubaidullah bin Mu'azin al-Anbari wa Ayyub Quraib wa Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Abdul A'la wa lafzu ibn Mu'azin. Haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman an abihin an Abil Mijlaz an Anas bin Malik qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da ar-ruku'i fi salati as-subhi yad'u ala ra'lin wa zakwana yaqulu usayyah wa yaqulu usayyatu asatillaha wa rasulullah. Wa haddatsani Muhammad bin Hatim haddatsana Bahz bin Asad haddatsana Hamad bin Salamah akhbarana Anas bin Sirin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i fi salati al-fajr yad'u ala bani Usayyah. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah an Asim an Anas qala sa'altu 'anil qunuti qabla ar-ruku'i aw ba'da ar-ruku'i faqala qabla ar-ruku'i. Sebab itu saya sebut tadi Imam Malik dia berpegang kepada riwayat kunut sebelum rokok. Dia buat juga kunut tapi sebelum rokok. Qala qultu fa inna nasan yaz'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ar-ruku' faqala innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala unasin qatalu unasa min ashabihi yuqalu lahum al-qurra. Maknanya yang dibunuh itu adalah qurra, maknanya qori-qori. Orang yang hafal Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran yang mereka itu bertalaki dengan Rasulullah, lalu mereka itulah yang dibunuh. Haddatsana ibnu Abi Umar haddatsana Sufyanun an Asim qala sami'tu Anasan yaqulu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada ala sariyatin ma wajada ala sab'ina alladhina usibu yawma bi'ri ma'unata kanu yad'una al-qurra'a famakatha shahran yad'u ala qatlihim. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.